Kemudian Salman perhati bila tuan dia bawa, kan, bila tuan dia bawa, dia tengok bumi Madinah, dia kata ini ciri pertama yang disebutkan oleh kitab Taurat dan Injil. Tapi dia tak tahu betul ke, tapi ada ciri. Dia pun kerja tuan dia pergi ambil ayam, kerja di kebun kurma, kerja. Berlalu setahun, 2 tahun dia duduk tunggu Nabi akhir zaman, tunggu kebenaran, mencari kebenaran. Dia nak tahu tentang siapakah yang menciptakan alam ini, apakah yang dikehendaki oleh pencipta alam ini kepada benda dan makhluk yang diciptakan oleh pencipta ini, iaitulah Allah. Salman duk cari benda tu. Apa pencipta ini nak daripada kami yang diciptakan oleh dia? Ini orang bijak, orang yang selalu berfikir, dia akan cari. Tunggu sampailah 1 tahun, Nabi pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bergegar dan riuh rendah satu Madinah ketika Nabi datang. Seluruh Madinah seolah-olah bercahaya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua hamba abdi, wanita, kanak-kanak, orang tua, kaya dan miskin, tua dan muda, keluar beramai-ramai sambut Nabi dengan alunan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kecuali orang-orang Yahudi. Bila mereka tengok, bahkan orang pertama yang nampak Rasulullah sampai dengan Abu Bakar ialah seorang Yahudi. Sambil dia sebut Nabi kalian telah sampai. Dia tak sebut Nabi kita, dia kata Nabi apa sampai dah. Dan dia tak Islam, Yahudi ni. Kemudian orang Yahudi tak keluar daripada rumah, mereka duduk di kebun, mereka duduk dalam rumah, termasuk tuan kepada Salman Al-Farisi dan juga Salman yang sibuk sedang mengutip wah. Bila orang semua riuh bagi tahu Nabi Arab telah pun sampai, Nabi orang Arab telah pun sampai. Itu bahasa orang Yahudi, dia tak mengaku tu, bukan bangsa dia. Maka Salman Al-Farisi yang duduk atas tadi, tuan-tuan, turun duduk tengah buat kerja tu. Bila orang main beritahu Nabi Arab telah sampai, turun menggelosor Salman Al-Farisi. Dia tanya tuan dia, siapa yang sampai? Nabi apa yang sampai? Nabi siapa? Siapa orang tu? Siapa nama dia? Lalu dipukul oleh tuan dia. Pergi buat kerja kamu. Tak tertanggung dah kerinduan Salman Al-Farisi yang duk cari bertahun-tahun kebenaran. Nak cari kebenaran. Ni cerita hijrah ni. Hari tentang kata tak ada kena-mengena pula. Cerita hijrah ni. Nak cari kebenaran, nak berhijrah. Kalau kita tahu keadaan kita sekarang tak diredai oleh Allah, mesti ada azab, mesti minta dengan Allah, ya Allah, bukalah jalan, bimbinglah aku ya Allah, panggillah aku ya Allah untuk aku berubah. Maka Salman ni lepas beberapa hari, dia pun tanya orang ni, tanya orang tu. Dia pun bagi tahu Muhammad di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Dia tahu rumah Abi Ayyub. Dia pun bawa buah kurma. Sampai depan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, ni sedekah, ambil lah. Nabi ada kawan-kawan, ada sahabat lah kawan-kawan. Ada sahabat, ada beberapa orang. Salman ni duduk tengok. Bila Salman sebut sedekah, Nabi pun ambil kurma tu, Nabi bagi. Kulu, Nabi kata, makan. Sebiji pun Nabi tak ambil. Pasal apa dia sebut sedekah? Sebab Rasulullah tak makan sedekah. Macam mana dia tahu? Dia mengaji berapa guru? 4 tok guru. Rasul akhir zaman itu tak makan sedekah. Sadiq Salman ni, dia tengok, dia duduk perhati Rasulullah, oh tak makan. Dia kata ni Nabi. Tapi dia tak ni lagi. Esok dia bawa lagi kurma. Dia kata, wahai Muhammad, ini hadiah. Nabi pun ambil kan. Nabi lagi tahu lah. Cuma Nabi kata, nak try, nak test ni. Nabi tak rasa macam tu lah. Nabi Rasulullah jauh lebih cerdik lah. Cuma Nabi duk tengok kelaku kawan ni kan. Dia pergi, ni ya Muhammad, ni hadiah. Nabi pun ambil, bismillah, ni makan, Nabi bagi.
Subhanallah. Salman kata ni tanda yang kedua. Kemudian sampailah hari yang seterusnya, Nabi duduk dengan para sahabat. Salman Al-Farisi main. Nabi tahu dia main. Nabi tengok pemuda ni. Kemudian Salman pergi ikut belakang. Dalam Nabi duduk ramai-ramai duduk sembang apa ni, Salman dia pergi ke belakang. Bila Salman Al-Farisi pergi ke belakang, Nabi hak reti ni, dia buka sikit rida dia, dia buka jubah dia. Pasal apa? Siapa boleh beri jawapan, boleh balik lah ni. 8.30 punya awal. Bila dia pergi ke belakang, Nabi buka seperti kalau Nabi pun buka, dia pun tengok-tengok. Ya, Allahu Akbar. Tengok tanda kenabian di belakang ni, belah ni. Ada lagi lebih sikit. Dia sifat khatamun nubuwah, tanda kenabian yang merupakan daging lebih itu diperincikan dalam kitab Taurat, diperincikan dalam kitab Injil, duduk di belakang ni. Atas sikit sifat dia berapa ketul besar mana apa semua, dia pun tengok, dia pun sebut khatamun nubuwah ataupun dia sebut Rasulullah. Nabi kata tahawwan mahmah bila. Lepas tu dia pun peluk Nabi, cerita aku mencari lama dah ya Rasulullah sekian. Dia pun cerita tentang perjalanan dia dan kemudian dia masuk Islam. Habis cerita Salman Al-Farisi. Syarat pertama untuk berubah, mesti ada azam, mesti sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nanti lepas solat, di mana saja. Di mana saja sebut dengan Allah untuk berubah, untuk mendapat hidayah, untuk menjadi dekat dengan Allah, untuk menjadi bersih sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan panggil dan buka lorong pada kita. Satu. Yang kedua, mesti buang kibir, bongkak, besar diri kena buang. Bongkak ni tuan-tuan, ada besar sebutir pasir pun cukup dah untuk orang itu tidak layak mendapat rahmat dan tidak layak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga dia. Bongkak ni dia nak main kat siapa? Kat orang miskin ke kat orang kaya? Dia mudah main kat orang kaya, yang popular ataupun orang popular ataupun orang pangkat tinggi, dia mudah main. Dia mudah kena. Ada orang miskin juga bongkak tapi tak ramai lah. Hak paling banyak sebab dia hak kaya lah. Paling banyak orang hak kaya yang terkenal ke lagi. Dengan sebab tu Iblis, semua orang tahu lah, kan? Saya tak mau cerita dah syarat kedua ni. No? Saya sebut sikit je, Iblis. Tuan-tuan renung kisah Iblis ni. Dia pernah buat ibadat satu saf dengan Jibril, Israfil, Mikail dan Malakul Maut. Dalam alam ni 90% malaikat, 10% jin, syaitan, manusia, binatang, tumbuhan, semua makhluk lain. Punya banyak malaikat. Tuan-tuan, punya banyak malaikat. Ada hadis dan sanad dia dhaif, tapi hadis 90% malaikat. Ketua malaikat ramai ni 4 orang. Tuan-tuan, Iblis bukan pernah jadi imam masjid 30 tahun. Iblis bukan pernah jadi AJK dakwah 18 tahun. Iblis pernah naik sampai ke langit 7, pernah ibadat satu saf dengan Jibril, Israfil, Mikail dan Malakul Maut. Nak cari siapa lagi yang paling tinggi? Ada ni hak hidup yang manusia yang hidup yang setinggi tu? Tak ada. Tapi malam ini Iblis adalah makhluk dalam alam ini yang paling dikutuk, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh insaf ke tuan-tuan? La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu apa yang membuatkan dia jatuh dan dibuang oleh Allah? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kibir, bongkak,
Dengan harta dia, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Dengan jawatan dia, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Dengan populariti dia, dia rasa lebih mulia daripada orang lain. Kibir inilah yang akan menghalang satu orang untuk mendapat hidayah daripada Allah. Dia menghalang. Satu orang takkan belajar, takkan menjadi alim dengan takkan boleh belajar dengan kibir tadi. Kena buang kibir.